Bismillah. Hello guys, Assalamualaikum semua. Jadi apa khabar? Hari ni saya nak cerita pasal teleskop buatan sendiri. Do it yourself. Jadi macam mana lah kan, ahli saintis ni kaji macam mana jumpa bintang yang jauh-jauh tu tak dapat tengok oleh mata. Dia orang boleh tengok menggunakan teleskop ni. Jadi macam mana teleskop ni boleh berfungsi? Jadi kau ingat tak dalam movie ni? Pirates of the Caribbean. Bukan nak cerita pasal gelagat dua orang ni. Tapi sebenarnya nak cerita pasal teleskop yang dia guna tu. Jadi masing-masing ada teleskop sendiri. Jadi macam pelik tak? Macam mana kan? Orang zaman dulu ni dah ada teleskop. Jadi sebenarnya teleskop ni taklah susah sangat kita nak buat. Sebenarnya kita perlu tahu cara dia berfungsi, maka kita bolehlah buat. Jadi sekarang ni sebelum kita buat teleskop, kita kena tahu dulu fungsi dia. Jadi fungsi teleskop, macam mana fungsi berfungsinya teleskop ni adalah dengan kita melihat gambar raja sinar teleskop. Jadi tu adalah term-term yang kita kena tahu lah. Ingat je, senang je. L bermaksud, kalau ada L tu maksudnya lens. Kalau E, eyes, mata. Kalau O tu objek lah maknanya. Dan kalau F tu mana titik fokus. Tu je, mudah je kalau kita nak ingat term-term gambar raja sinar X ni. Okey, jadi sekarang ni kita mula-mula kita lukis lah satu bentuk objek kan. Satu bentuk objek, jadi saya lukis bentuk layang-layang. Jadi dia bukannya sebenarnya ada kat situ, kita sebenarnya jauh kat sana, belah kiri sana jauh sangat. Macam teleskop lah, kita tengok bintang dan sebagainya. Jadi dia jauh sangat. Jadi kita tak lukis lah jauh-jauh kan. Jadi kita lukis satu garis cahaya. Mana kita tahu kalau dia lalu kat pusat optik, dia akan gerak lurus lah satu cahaya tu. Lepas tu kita lukis juga cahaya lain yang selari dengan cahaya yang datang dari objek yang first lah. Tapi kali ni lepas dia lalu garis kantar tu, dia akan membengkok dan bersilang, garis dia akan bersilang dekat titik F. Jadi macam mana kita tahu dia bersilang dekat titik F tu? Jadi sebagaimana yang kita tahu kan, kau ingat tak masa kita kecil dulu, kita ada main kantar, kita nak bakar benda, kita pakai cahaya matahari tu. Kita main-main jarak-jarak dia, tiba-tiba cahaya dia akan fokus satu tempat. Jadi tempat fokus cahaya matahari tu sebenarnya itulah titik fokus dia. Dan objek dia sebenarnya terlalu jauh. Macam ni lah konsep dia, iaitu matahari itu sendiri. Okey, jadi sekarang ni kan, kalau kita panjangkan, lepas dia bersilang tu, garis tu kita panjangkan lagi sampai dia kena dekat garis kantar mata tu. Garis kantar mata tu. Okey, sekarang ni dia akan terbias. Apa hasil biasan dia? Dia akan jadi lurus cahaya dia, hampir selari. Sebabnya macam yang kita ingat dulu kalau kita letakkan satu objek tu kat titik fokus, maka dia punya garis cahaya selepas melalui garis kantar dia akan jadi selari. Selari dia akan tak akan bersilang, susah sangat nak bersilang, ataupun sangat jauh nak bersilang. Jadi kita kena tahulah keadaan dia kan. Yang mana kalau kita tengok kantar mata ni, objek dia sebenarnya image yang terhasil tadi, yang tempat bersilang tu objek, tempat objek lah. Dan image dia tempat kita tengok mata tu. Itulah konsep dia, kita kena tahu. Jadi kalau kita panjangkan lagi garisan tu, panjangkan lagi, sebenarnya gambar rajah ni tak muat untuk bagi benda tu bersilang. Jadi kalau kita teruskan panjangkan kan, jadi sebenarnya dia akan bersilang kat tempat kiri ni lah, belah kiri sana. Jadi sekarang ni saya wakilkan kita punya gambar rajah ni dengan bentuk lain. Jadi saya wakilkan macam ni. Itu adalah dua garis cahaya tadi yang hampir selari. Sekarang ni kita undur, kita tengok dekat mana dia bersilang. Jadi kita undur kan, kita luaskan lagi diagram yang sepatutnya. Dan kita akan dapati satu titik persilangan. Dekat situ, satu titik persilangan. Dekat situlah objek yang terhasil. Nampak tak? Bila kita tengok balik, objek dia terhasil sangat besar kan, sangat besar. Padahal sebenarnya kecil je objek tu. Jadi kita sebenarnya taklah dapat tengok semua bahagian image tu, sebabnya kita punya teleskop ni, dia punya view dia tak luas sangat. Okey, jadinya sekarang ni kita nak buat eksperimen pula. Kita nak buat kantar buatan sendiri. Jadi sebelum saya lupa kan, korang perasan tak kan, sebenarnya kantar ni, dua kantar ni beza power dia. Sudah, apa pula power kantarnya, beza power kan. Jadi kalau korang perasan, jarak fokus kan, jarak fokus kantar objek tu, dia panjang sikit. Dia berbanding dengan dia punya jarak titik fokus FE tu. Jarak kantar fokus untuk kantar mata tu. Korang perasan tak?
Jadinya kan, kalau kita nak buat teleskop buatan sendiri ni, kita kena susun lah radas dia mengikut diagram ni. Kita letak kanta yang mana dia punya jarak titik fokus dia lagi panjang dekat depan. Manakala yang kanta yang kurang titik fokus dia, kita letak kat belakang. Jadi sebenarnya kanta yang power ni titik fokus, jarak titik fokus dia lebih pendek lah. Okey. Sekarang ni tibalah masa yang kita nanti-nantikan, yang mana kita nak buat eksperimen ni secara praktikalnya. Jadi ke tak jadi saya buat ni. Okey, mari kita saksikan eksperimen saya. Okey, sekarang ni kita nak uji kita punya teleskop yang dibuat daripada dua kanta cembung. Dua kanta cembung yang mana dia punya power dia berbeza lah. Dia punya indeks pembiasan adalah berbeza. Jadi sekarang ni kita nak uji teleskop buatan saya. Untuk kita zoomkan pokok ni, yang tegak ni, pokok tu kita nak cuba zoomkan. So listen close, hear my thoughts in every note. Make me your radio, turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. It's your boy Travis, Gym Class Heroes, baby. To my stereo. Yeah. Jadi dengan berakhirnya video eksperimen teleskop buatan saya sendiri tu, walaupun meskipun tak jadi sangat, tapi bolehlah nampak pembesarannya. Maka berakhirlah video tentang teleskop buatan saya ini. Tidak lupa kepada cikgu fizik saya, Teacher Nazvin, yang mengajar saya tentang fizik, terutamanya dalam tajuk ni lah, tajuk teleskop sendiri. Akhirnya saya faham bagaimana teleskop itu berfungsi. Saya harap video ini bermanfaat untuk anda, dan anda juga boleh lakukannya sendiri di rumah. Dapatkan dua kanta yang berbeza powernya sahaja dan susun mengikut radas yang telah saya tunjukkan tadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon. Dan jangan lupa, sebelum saya lupa ni, jangan lupa lah nak like ke, share sikit, komen lah sikit kan. Lepas tu subscribe, tekan loceng sekali kan. Takkan tu pun berkira kan. Tekan je lah like kan. Dan tak adalah, saya gurau je. Saya tak pasak pun like anda. Okay, see you soon.